Okey, kita sekarang sampai ke tutorial ke-6, ke-7 ya, maaf, ke-7 dan merupakan tutorial yang terakhir. Okey, tutorial yang ke-7 ini kita akan lihat peringkat yang terakhir, pemantauan berterusan. Okey, klik di sini. Bila kita berada di peringkat pemantauan berterusan ya, ataupun monitoring. Okey, kita akan lihat adakah apa yang kita buat tersebut telah mencapai tahap yang dikehendaki. Adakah kita betul-betul telah melaksanakan pengurusan level pengurusan risiko enterprise dalam perniagaan dalam konteks menangani isu risiko negatif tersebut. Okey, kita lihat kat sini ya. Jadi yang ni kita boleh level of implementation ni kita boleh pilih lah sama 3. Okey, contoh 3 kita letak kat sini level dia, kita katakan setakat ni pelaksanaan kita dah mencapai tahap contohnya 8 lah, kita kata 8. Dari keseluruhan performance indicator KPI yang kita target, kita katakan 8 juga. Okey, jadi adakah ianya mencapai apa yang kita sasarkan? Kita katakan fully achieve, memang capai. Perlukan review juga review ni, review objektif tadi, objektif yang kita letakkan fully achieve. Contoh kita ada objektif 2, objektif 3 berikutnya, kita katakan objektif kedua partly achieve, contoh sebahagian je yang tercapai, contohlah. Dan objektif ketiga kita kata not achieve contohnya. Jadi kita secara tak langsung kita dapat lihat lah. Jadi yang apa yang kita buat ni sebenarnya kita boleh share. Kalau kita seandainya kita menggunakan Google Drive lah contohnya. Jadi apa yang ada dalam ni kita boleh share terus kepada pekerja kita, yang mana pekerja terus boleh access apa yang kita update. Pekerja terus boleh access, boleh tengok ada yang belum capai lagi KPI belum capai lagi, tahap pengurusan risiko kita pun baru 8, baru 3 contoh ni 8 lah, okey lah, agak ni, nak mencapai 10 nak perfect score. Okey, katakan kalau contoh sini aliran tunai contingency planning contohnya. Okey, kita katakan masalah bukan contingency planning, kita katakan di bahagian cash flow aliran tunai yang direct cash flow financial ni, kita kata pengurusan risiko dia pada skala 5 saja. Key performance pun kita kata 5 saja. Jadi kita kata boleh katakan objektif kita ni partly sebahagian saja achieve. Jadi kita boleh set kat sini. Ini adalah hanya untuk pemantauan kita, untuk kita maklumkan pada pekerja jugalah sejauh mana kita dah berjaya menguruskan risiko berkaitan dengan isu-isu risiko yang muncul ni. Okey, isu-isu risiko ni macam saya katakan tadi, yang ni automatic, anda tak perlu ubah. Yang ni yang mana yang berubah, yang untuk anda ubah ni hanyalah di IR ni IR, identify risk. Mungkin ada keliru IR tu apa ni, kita pergi boleh cara dia. Okey, kita berada di monitoring. Untuk kita pergi balik kat mana IR tu, kita pergi dashboard. Kat dashboard ni IR tu, okey, kena pasti risiko lah, identify risk. Klik identify risk, IR identify risk, kena pasti risiko. Okey, dekat sini kita ubah kat sini kita ubah. Okey, ubah, kita choose. Kalau kita lihat kat sini yang drop down ni, yang keluar kat sini adalah apa yang terhasil daripada database. Data, kita klik data. Pergi dashboard balik, kita klik data. Data inilah yang perlu kita ubah supaya kita ada pilihan di bahagian drop down. Dekat bahagian drop down ni, dekat bahagian ni, dekat IR ni kita ada drop down. Kita boleh pilih ni, drop down menu ni, choose. Kita boleh pilih yang mana kita nak. Okey, ni semua adalah di database. Okey, contoh, saya ambil contoh saya kata saya tambahlah satu contoh dekat sini. Setelah pemasaran jualan menurun. Contohlah jualan menurun, iklan tak berkesan. Contohnya tak. Okey, kita tengok bila kita ubah di sini database ni, bila kita pergi dekat AR, okey, kita ubah
IR. Okey. Jualan menurun, iklan tak berkesan. Dah ada. Tadi tak ada, ni dah ada. Bila kita ubah di sini secara automatik, apa saja berkaitan dengan business continuity planning, business interruption ni, yang mana di in charge oleh siapa? Staff kita yang kita bagi. Contoh dekat sini kita kata staff pemasaran. Contohlah staff pemasaran. Staff tu dia aktif. Okey, dekat sini kita tengok semuanya dah menjadi macam tu. Jualan menurun, iklan tak berkesan, automatik. Ni pun sama, jualan menurun, iklan tak berkesan. Jualan menurun, iklan tak berkesan. Yang ni SOP Okey, tak ada. Sampai ke sini saja. Yang SOP dan risk score ni anda abaikanlah, sebab yang ni untuk anda guna secara langsung di bahagian risk assessment dengan control activities ni. Dia control activities dengan risk assessment ni dia akan dilengkapkan dengan SOP dan risk score ni. Okey, jadi saya rasa itu sajalah untuk kali ni. Kita balik semula dekat dashboard. Okey, jadi sebelum tu untuk makluman penggunaan ni, anda perlu bacalah juga sikit maklumat berkaitan dengan penggunaan ni, sebab software ni ada saya boleh katakan masih versi percubaan, masih banyak lagi perlu di-upgrade. Jadi kemungkinan ada kekurangan yang perlu ditambah baik dari masa ke masa. Jadi seandainya ada yang ingin memberi pendapat dan sebagainya, boleh juga berkongsi dengan dengan memberi komen dan sebagainya lah daripada penggunaan sistem tersebut. Cuma apa yang saya boleh katakan, sistem ni adalah percubaan, dan sistem ni juga sebenarnya dalam proses sebenarnya untuk ditambah baik lagi. Memang kalau yang anda tengok ni adalah versi asal yang mula saya buat, tapi sebenarnya bila berlakunya COVID, bila berlakunya adanya feedback daripada usahawan, dan memang saya gunakan sendiri juga untuk dari segi konsultan untuk membantu usahawan, memang ada beberapa perubahan demi perubahan yang dilakukan untuk disesuaikan. Jadi sistem yang versi percuma ini adalah sistem yang bebas untuk anda gunakan, dengan syarat jangan disalahgunakan lah. Dan saya pun memang saya terang katakan, sistem ni sangat bergantung pada anda sendiri, bergantung. Sebab saya buat sistem ni adalah untuk membantu usahawan. Dari segi result dan keputusan bergantung pada anda. Okey, jadi anda perlu guna dengan sebaik mungkin lah sistem ini. Okey, jadi selamat mencuba, selamat menggunakan sistem ni. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera.